Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan. Generasi muda yang lahir selepas merdeka seharusnya menanam sifat patriotik dalam diri masing-masing bagi menghargai kemerdekaan yang telah dikecapi sejak 57 tahun lalu. Walaupun mereka tidak pernah melalui atau merasai sendiri erti perjuangan pada zaman sebelum merdeka, generasi muda seharusnya memelihara keamanan negara yang dimiliki sekarang. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, peranan generasi muda sebagai pelapis negara adalah penting bagi meneruskan visi Malaysia pada masa akan datang kerana mereka memiliki idealisme yang berbeza dengan generasi terdahulu. Kita tidak mempunyai tanah air yang lain. Kita lahir, membesar, bersekolah, mencari kehidupan serta membina kebahagiaan hanya di negara ini sahaja. Dan di sinilah pentingnya peranan generasi muda. Kerana mereka lah generasi pelapis yang akan meneruskan visi Malaysia pada masa akan datang. Mereka lah yang bersemangat untuk mempunyai pandangan yang berbeza serta memiliki idealisme luhur yang sudah semestinya berlainan dengan generasi terdahulu. Sementara itu, Datuk Muhammad Khalid turut melahirkan kebimbangan terhadap tindakan segelintir generasi muda yang tidak tahu menghayati erti kemerdekaan. Sebaliknya, kata beliau, generasi muda leka dibuai perkara materialistik dan kecanggihan teknologi masa kini sehingga lupa perjuangan bangsa sekaligus terhakis semangat patriotisme dalam kalangan mereka. Kita semua bertanggungjawab untuk memperbetulkan perkara ini. Jika generasi muda prihatin dengan diri mereka sendiri, maka mereka juga harus peka terhadap kehendak bangsa dan tanah air mereka. Semangat patriotisme perlu wujud dalam diri mereka dan mereka harus mengambil berat tentang negara yang merupakan tanah air mereka tanpa melupakan sejarah negara yang sama-sama dicintai ini. Beliau menegaskan punca sukarnya untuk meyakinkan generasi muda supaya menjiwai semangat patriotisme adalah berikutan kegagalan untuk memberikan alasan kukuh mencintai negara ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Johor 2014 di Dataran Ledang Tangkak. Pada majlis tersebut, Datuk Muhammad Khalid turut menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai-pegawai daerah di Johor serta meletakkan bendera di kenderaan rasmi Esko Kerajaan Negeri. Serentak dengan itu turut dirancarkan logo Muafakat Johor yang melambangkan semangat permuafakatan yang telah lama terjalin dalam kalangan rakyat di negeri ini. Kerajaan Negeri Johor bersedia memberi peruntukan sebanyak RM50,000 kepada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Cawangan Muar Johor. Peruntukan berkenaan bertujuan untuk menaik taraf bangunan pejabat Persatuan Veteran ATM sedia ada. Dalam ucapan sebentar tadi, pengerusi PBATM Cawangan Muar, Ketua PBATM Cawangan Muar telah membangkitkan beberapa permohonan. InsyaAllah kita akan memberi pertimbangan. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang mungkin saya perlu jelaskan. Yang pertama, soal yang senang, iaitu permohonan peruntukan bagi menambah baik dan menceriakan agaknya bangunan ini, ya, sebanyak RM50,000. Saya tak ada masalah lah untuk beri pertimbangan bagi kita berikan peruntukan tersebut kepada pihak PBATM Cawangan Muar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bangunan pejabat dan sambutan Hari Raya Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Cawangan Muar. Turut hadir Presiden Persatuan Veteran ATM Laksamana Tan Sri Datuk Setia Muhammad Anwar Muhammad Noor serta Ahli Dewan Negara merangkap Ketua Pergerakan Wanita UMNO Pagoh Senator Noriah Mahat. Dalam pada itu, Menteri Besar turut melahirkan penghargaan kepada bekas-bekas tentera atas pengorbanan mereka berjuang mempertahankan negara. Kehadiran ini merupakan satu tanda pengiktirafan saya dan penghargaan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita tidak boleh nafikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan veteran ATM telah memainkan peranan yang sangat besar, menyumbang, melakukan pengorbanan
dalam soal untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan juga keselamatan negara kita, yang mana semenjak daripada merdeka sehinggalah ke hari ini. Pada majlis sama, Datuk Muhammad Khalid Nordin turut menyampaikan sumbangan kepada veteran-veteran tentera yang cedera semasa pentempuran dan anak-anak mereka yang cemerlang dalam persekolahan. 3 formula utama yang diguna pakai oleh Kerajaan Persekutuan dalam pentadbiran negara turut menjadi amalan Kerajaan Negeri Johor bagi merealisasikan prinsip keadilan dan kesaksamaan. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin percaya ketiga-tiga formula itu mampu membawa kepada keamanan, kesejahteraan dan keselamatan dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum. Dan 3 faktor yang menjadi asas mengapa kita bersetuju supaya keadilan itu berasaskan kepada kesaksamaan ialah pertamanya kerana di negara ini mempunyai social contract. Ada kontrak sosial. Yang kedua, kerana kita tahu setiap kaum yang terdapat dalam negara ini mempunyai masalah yang berbeza-beza. Kita tidak boleh membawa satu solution penyelesaian yang terpakai untuk semua kaum. Dan begitu juga yang ketiga, kerana pencapaian setiap kaum berbeza-beza. Ada yang sudah mencapai kejayaan yang sangat baik. Ada yang belum bermula. Pencapaian berbeza-beza antara setiap kaum. Tambah beliau, 3 faktor itu penting bagi setiap rakyat di negara ini yang mempunyai permintaan berbeza dan seterusnya mampu mengelakkan berlakunya keciciran kaum dalam pembangunan yang kian pesat. Kejohanan Rugby Remaja 7 Sepasukan Asia bawah 20 tahun ARFU 7S yang berlangsung di dataran Bandaraya Johor Bahru sempena Karnival Rugby Johor 2014 melabuhkan tirainya dengan perlawanan akhir melibatkan pasukan Malaysia menentang Hong Kong. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari itu ternyata memberikan hasil buat pasukan negara yang berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir walaupun tewas kepada pasukan Hong Kong dengan mata 14-25. Kemenangan yang berpihak kepada pasukan Hong Kong dikatakan ekoran stamina yang tinggi dimiliki pemain negara itu berbanding pemain Malaysia. Ikuti laporan lanjut kejohanan rugby bersama wartawan Sezrin Ramli di lokasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Syazrin Ramli di Kejohanan Rugby Remaja Asia ARFU. Sebentar tadi kita menyaksikan Hong Kong menang dengan mata 20 dan Malaysia kalah dengan mata 14. Jadi bersama saya Encik Muhammad Nur Azam Datuk Osman, Presiden Kesatuan Rugby Negeri Johor. Mungkin boleh memberikan sedikit dua kata lah, sepatah kata. Okey, pada pendapat saya, game tadi memang game Malaysia pada awalnya, pada the first half tu. Tetapi kita melihat bahawa Hong Kong mempunyai pengalaman yang lebih dan juga teknik yang memang different daripada Malaysia lah. Dan mereka menang kerana satu saiz mereka besar dan mereka mempunyai fitness yang sangat tinggi. Dan ini sebenarnya ARFU ni kali keempat. Sebenarnya the first two tournaments dulu dimenangi oleh Malaysia. Tetapi untuk tahun lepas dan tahun ni Hong Kong telah mengambil balik lah dan mengekalkan kejuaraan ARFU untuk bawah 20 ni. Dan kita berharap tahun depan, kita tahun ni dia ada circuit. Tahun ni akan ada satu lagi perlawanan di Hong Kong untuk ARFU bawah 20 juga. InsyaAllah kita akan cubalah untuk pasukan Malaysia tu yang dianak angkatkan oleh Kesatuan Rugby Negeri Johor sebenarnya. Untuk insyaAllah menang di dalam circuit yang kedua. Adakah Johor akan menjadi tuan rumah lagi pada musim hadapan? InsyaAllah. Sebenarnya Karnival Rugby Johor ni yang kita buat ni adalah dalam bentuk karnival. Ada beberapa tournament yang kita gabungkan daripada bawah 11, bawah 14, bawah 16 kepada tim antara nasional, iaitu antara negeri bawah 19 dan peringkat senior dan juga ARFU. So jadi kita memang jadikan dia karnival tahunan yang disokong oleh Kerajaan Negeri Johor, dan insya-Allah tahun depan kita akan cuba untuk menganjurkan lagi dengan penambahbaikan yang perlu dibuat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyampaian hadiah kejohanan rugby berkenaan. Menurut Ketua Pasukan Malaysia, kekalahan ini bukanlah pembuntus semangat, malah memberi kelebihan kepada pasukan negara yang sekali lagi akan bertemu pasukan Hong Kong dalam kejohanan ARFU di China pada Disember ini. Kalah untuk pasukan Malaysia ini, tapi bulan 12 ni kita ada tournament juga macam ni, tapi di Hong Kong. Mungkin kita akan buat di Hong Kong lah. Kita akan cuba training, mungkin akan berada di sukan juga, sukan macam biasa sebelum ni. Tapi mungkin kita akan lebih progress training kepada coach lah. Hampa
ke hampa ke atau ini memberi Mungkin ini beri semangat agak. Kita pun boleh tahu dia punya dari segi attacking dia, defense dia. Mungkin kita dah boleh baca kan. Itu lah mungkin. But this year I'm really proud of the boys. I mean, I got the skip of the side and we've worked hard, 5 weeks of intense training, and you can look at the boys now, everyone's dead and they really put in the effort, and I'm very proud. Well, I mean, preparation starts again. I mean, tomorrow tonight we'll go back and stretch. Tomorrow, start getting ready again, and I mean, over the next maybe have a couple of weeks off, and then we'll start looking to retain it and win it again. I mean, we're not just in it for one tournament. We want to do well and win more games. Sekian edisi Buletin Selatan, salam takzim.